Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada pelajar Usuluddin semester 7 akan mengulas tentang kitab Syarah At-Tahawiyah, terjemahan oleh Abu Umar Bashir Al-Medani, karya asal oleh Abdul Akhir Hamad Al-Ghunawi. Berdasarkan kupasan buku tersebut, ia merangkumi 3 perkara utama, iaitu yang pertama, iman kepada hari akhir, yang kedua, iman kepada takdir, dan yang ketiga, perbahasan yang terpisah. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu iman kepada hari akhir, yang dibahaskan berkaitan dengan hakikat roh. Pertama, maksud roh berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, ijma' para sahabat serta petunjuk akal, roh adalah jasad yang kedudukannya berbeza dengan tubuh kasar. Roh tersebut dimatikan, dipegang dan dilepaskan dari tubuh kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila roh itu dicabut dan mata orang yang mati dapat melihatnya. Seterusnya, roh tidak qadim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersepakat bahawa roh adalah makhluk baru, dicipta dan diatur. Sebagaimana Allah berfirman, roh itu termasuk urusan Rabbku. Sebahagian kelompok berpendapat bahawa roh akan mati kerana roh adalah jiwa. Sebagaimana Allah berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Seterusnya, kelompok berpendapat bahawa roh itu tidak akan mati kerana ia akan merasa nikmat dan azab Allah. Sebagaimana Allah berfirman, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Seterusnya, azab dan nikmat kubur. Azab kubur terbahagi kepada 2, iaitu secara terus-menerus dan secara berlangsung seketika. Pertama, azab kubur secara terus-menerus sebagaimana Allah berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Daripada surah Al-Ghafir ayat 46. Seterusnya, azab kubur hanya berlangsung seketika sahaja, iaitu bagi para pelaku maksiat yang ringan kejahatan mereka. Berdasarkan persepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, azab kubur berlaku pada roh dan jasad. Seterusnya, perbuatan makhluk hidup yang bermanfaat ke atas orang mati. Persepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, kebaikan orang lain yang datang daripada orang yang mati itu semasa hidupnya. Dan yang kedua, doa dan istighfar kaum muslimin untuk orang mati, sedekah dan menunaikan haji untuk si mati. Ini merupakan satu perkara yang bermanfaat ke atas orang mati. Seterusnya, dalil-dalil orang mati boleh mengambil manfaat tanpa ada campur tangan si mati semasa hidupnya. Pertama, sebagaimana Allah berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, iaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Surah Al-Hashr ayat 10. Yang kedua, daripada Al-Sunnah, sampainya ganjaran puasa. Sebenarnya Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dan masih memiliki kewajipan berpuasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Seterusnya, Jannah dan Nar. Terdapat dalil tentang keabadian jannah yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam jannah. Mereka kekal di dalamnya selama mana ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu mengkehendaki yang lain sebagaimana yang tiada putus-putusnya. Surah Hud ayat 108. Ada golongan yang berpendapat bahawa nar itu fana. Firman Allah Subhanahu wa taala, nar itu tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya kecuali Allah mengkehendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 128. Seterusnya, ada juga golongan yang berpendapat bahawa nar itu tidak fana. Sebagaimana Allah berfirman, dan mereka beroleh azab yang kekal. Surah Al-Ma'idah ayat 37. Seterusnya, melihat Allah di syurga. Sebagaimana Allah berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada waktu itu berseri-seri, mereka betul-betul memandang kepada Rabb mereka. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Dan yang terakhir pada saya itu syafaat.
Syafaat yang pertama iaitu syafaat al-ula, iaitu syafaat yang terbesar yang dikhususkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat baginda untuk kaum yang kebajikan mereka seimbang dengan kejahatannya. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk mengangkat darjat-darjat mereka yang masuk syurga. Yang keempat, syafaat untuk sebahagian kaum agar mereka masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, syafaat untuk meringankan azab bagi orang yang berhak mendapatkannya. Yang keenam, syafaat agar segenap kaum muslimin diizinkan masuk syurga. Dan yang ketujuh, syafaat beliau untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okay, perbahasan yang seterusnya adalah perbahasan tentang keimanan kepada takdir, yang mana menurut ahli sunnah wal jamaah, takdir adalah sesuatu yang terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Taala berdasarkan surah As-Sajdah ayat yang ke-13. Dan ianya berlaku di dalam kitab ini. Dia menyatakan bahawa berlaku banyak percanggahan pendapat antara puak Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah dan juga Al-Qadariyah yang dalam mengemukakan maksud takdir. Kan tetapi kita tahu bahawa tidak ada siapa yang mampu menolak, menangguh dan mengalahkan takdir Allah Subhanahu Taala. Dan setiap keburukan dan kebaikan yang Allah turunkan di muka bumi ini mempunyai hikmahnya yang dirahsiakan sehingga dia menunjukkan hikmah-hikmah tersebut. Okey, seterusnya ulama salaf telah membahagikan takdir kepada dua bahagian iaitu yang pertama al-iradah al-kauniyah, iaitu yang merupakan sunnatullah yang sering disebut oleh umat Islam dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi dan begitulah sebaliknya. Dan yang kedua adalah al-iradah asy-syai'iyah, yang mana ia adalah kehendak yang Allah turunkan kepada kita untuk membersihkan kita daripada dosa dengan menerima taubat seseorang hamba itu, yang mana al-iradah asy-syai'iyah ini adalah berdasarkan daripada surah As-Sajdah. Okay, seterusnya, kesimpulan daripada perbahasan ini, dia menyatakan bahawa kita dapat melihat bahawa kita perlu beriman kepada takdir, yang mana ia termasuk di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keimanan kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu daripada 6 rukun iman. Dan setiap yang berlaku kepada seorang hamba itu tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, melainkan ia mampu untuk menampung dan menghadapinya. Dan perbahasan seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okey, kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu pembahasan yang terpisah. Yakni yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kita ni perlu mengikuti As-Sunnah dan Al-Jamaah, menghindari sikap ganjil, perselisihan yakni menyanggahi Al-Jamaah dan perpecahan. As-Sunnah merupakan metod atau jalan Rasul SAW, sedangkan Al-Jamaah pula ialah jamaah kaum muslimin, iaitu para sahabat dan mereka yang mengikutinya dengan kebaikan hingga hari kiamat. Mengikut jejak mereka adalah petunjuk, manakala menyelisihi mereka adalah kesesatan. Seterusnya, seterusnya kita ni perlulah menjaga sikap terhadap para sahabat, juga perlu diambil kira iaitu dengan mencintai para sahabat termasuk agama, iaitu ad-din dan iman mereka. Menyayangi para sahabat Nabi SAW, namun hendaklah tidak berlebihan menyayangi salah seorang di antara mereka. Kita ni macam hendaklah tidak bersikap benci atau anti terhadap salah seorang daripada para sahabat. Kita membenci siapa yang mereka benci dan yang mereka sebutkan keburukannya, manakala kita hanya menyebutkan kebaikan para sahabat saja. Kalau ahli sunnah, dia dalam persoalan para sahabat ni, dia berada di tengah-tengah antara Syiah Rafidah dan juga Nasyibah. Adapun Rafidah ini, mereka ni mencaci para sahabat dan melaknat sebahagian daripada mereka. Kemudian mereka berlebihan dalam mencintai Ali radhiyallahu anhu beserta ahli baitnya. Sedangkan Nasibah ni, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan permusuhan terhadap ahli bait serta mengkafirkan mereka. Sedangkan sesungguhnya Allah serta Rasul-Nya telah menyanjung para sahabat dan menjanjikan kebaikan buat mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.
mereka ni kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan para sahabat ni merupakan sebaik-baik generasi. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, hadis Imran bin Husain dan yang lainnya disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku ini, iaitu sahabat, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Selain daripada menyayangi para sahabat, menyayangi kaum mukminin dan berwala kepada mereka, yakni bila kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang zalim, dan khianat adalah termasuk kesempurnaan iman dan kelengkapan penghambaan diri kepada Allah. Seseorang itu dia tidak akan selamat dalam agamanya sebelum dia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya serta mengembalikan ilmu kalam yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Maksudnya kat sini adalah berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menentangnya dengan penakwilan yang salah, syubhah dan dengan makna yang kabur. Bahawasanya orang yang berkata-kata tanpa ilmu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Seterusnya, adapun Islam itu adalah agama pertengahan. Ad-din Allah di langit dan di bumi hanyalah satu, iaitu Islam. Sebagaimana firman Allah dalam iaitu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah, di sisi Allah itu ialah Islam. Jadinya janganlah kita ni bersikap hulu ataupun berlebihan dalam agama, dan jangan bersikap taksyir, iaitu meremehkan. Seorang hamba tu juga tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk dan menolak sifat-sifatnya. Sebagai contoh, tak boleh kata yang Allah ni mendengar sebagaimana makhluk mendengar, seperti golongan musyabbihah. Dan juga seorang itu, jadi oleh itu seorang hamba tu haruslah memiliki sifat khauf, iaitu takut dan rojak, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, rasa takut yang benar ni lagi terpuji, iaitu yang dapat membentengi pemiliknya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sekiranya ianya berlebihan, dikhawatiri membawa kepada kecewa dan putus asa. Manakala sikap berharap yang betul dan terpuji ialah rasa berharap yang dimiliki oleh orang-orang yang menjalani ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, sedangkan dia mengharapkan pahala darinya. Dan ni seorang yang berdosa, lepas tu dia bertaubat kepada Allah dan mengharapkan keampunannya. Adapun apabila seseorang itu bergelumar dengan dosa dan kesalahan serta berharap kepada rahmat Allah tanpa beramal, itu disebut sebagai tipu daya, angan-angan dan harapan kosong. Akhirnya, jadi kita ni mestilah berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat. Antaranya golongan musyabbihah tadi kan, yang mana diorang ni menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Manakala macam kelompok Jahmiyah pula, dia membawa pandangan yang menolak dan meniadakan sifat-sifat Allah. Selain itu, Al-Jabariyah pula adalah kelompok yang mengatakan perbuatan seseorang hamba itu adalah terpaksa. Berlawanan pula dengan kelompok Qadariyah yang menafikan takdir. Manakala Murji'ah pula menafikan irja', yakni penangguhan urusan hingga hari kiamat. Sedangkan tak ada seorang pun yang ditangguhkan urusannya hingga hari kiamat sehingga ia disiksa atau diampuni. Jadi, cukup sekadar ini saja perbantangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Syukran.